Hai, selamat pagi. Selamat pagi semua dan selamat datang ke Virtual Bengkel Pengurusan Kewangan MFPC My Money and Me hari ini. Well, sebagai pengingatan untuk semua, setelah selesai video dari bengkel, sila mengisikan borang soal selidik, evaluation form. Dan kemudian anda boleh muat turun sijil penyertaan dari sistem, ya. So kalau anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh email ke khalil@mfpc.org.my. Khalil, Khalil. Ya, tanpa membuangkan masa, kami ingin menjemputkan Dr. Tan, pengerusi MFPC Penang Chapter untuk memberi sepatah kata. Dijemputkan Dr. Tan. Terima kasih penacara majlis Cik Tan Sui Chin. Saya ingat buka saya punya PowerPoint dulu. Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera. YB Dato' Haji Abdul Halim, Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang, para penceramah, ahli jawatankuasa MFPC Pulau Pinang dan seterusnya, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Suka hati bersama-sama kita semua hadir dalam e-bengkel pengurusan kewangan My Money and Me yang dianjurkan oleh MFPC Cawangan Pulau Pinang bersama Batu Mau 4TS dan Pusat Pembelajaran STEAM. Selain daripada meningkatkan pengetahuan dan menguasai kemahiran kewangan para hadirin, bengkel ini juga bertujuan mewujudkan kesedaran dan meningkatkan kadar literasi pengurusan kewangan di kalangan belia. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan internet menjadi bahagian biasa dan norma baharu dalam kehidupan seharian, tidak hairan jika penipu mengguna ruang cyber sebagai tempat memburu mangsa. Pengendali skim pelaburan internet haram memingkat mangsa yang tidak curiga untuk membuat pelaburan dalam talian atau menerima nasihat pelaburan secara dalam talian dengan menawarkan peluang pelaburan melebihi kadar pulangan pasaran dan menyatakan bahawa skim mereka berisiko sifar atau sangat rendah. Apabila disoal, kebanyakan pengendali haram akan menyatakan mereka sebagai pengendali asing yang tidak memerlukan lesen dari pengawal selia Malaysia. Bangsa yang tidak curiga terhadap skema ini akan terpikat kerana pengendali akan memberi mereka peluang pulangan tinggi pada tahap awal dan ini digunakan sebagai taktik untuk memikat dan merekrut pelabur baru. Skim pelaburan internet haram adalah aktiviti pengambilan deposit secara haram melalui internet, misalnya melalui email dan lambang web, sebagai saluran utama untuk interaksi, komunikasi dan transaksi perniagaan yang terlibat dalam pengurusan dana dan nasihat pelaburan tanpa sebarang lesen. Skim pelaburan haram adalah syarikat atau individu yang berurusan dalam security, berdagang dalam kontrak masa depan dan memberikan perkhidmatan pengurusan dana dan nasihat pelaburan tanpa dilesen oleh Suruhanjaya Security di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Di samping itu, pengurusan dana dikehendaki memegang lesen di bawah Seksyen 15C Akta Industri Security 1983. Kelangsungan skim pelaburan internet haram bergantung pada pengambilan pendeposit baru, iaitu dana yang diperoleh dari pendeposit baru akan digunakan untuk membayar dividen kepada pendeposit yang sedia ada.
Oleh itu, skim ini akan gagal apabila tiada sumbangan dana lagi dari pendeposit baru. Hadirin yang dihormati sekalian, ingatlah peraturan emas. Jika skim itu dengannya terlalu bagus, itu mungkin tipu. Oleh itu, mesti ingat kita berurus dengan institut kewangan berlesen dan periksa dengan pihak berkuasa sebelum melabur mendeposit. Jangan tergesa-gesa untuk melabur. Di samping itu, skim perdagang pertukaran mata wang asing haram pula merujukan kepada pembelian atau penjualan mata wang asing oleh individu atau syarikat di Malaysia dengan bank tanpa berlesen atau orang yang belum dapat kelulusan bank negara di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Skim haram ini biasanya beroperasi secara kecil-kecilan dan mendakwa mereka dapat memberikan perkhidmatan pengiriman wang dengan cekap tanpa memerlukan dokumen atau pengenalan diri. Mereka jarang menggunakan dokumen untuk mengesah transaksi. Dengan melakukan urus niaga ini, pelanggan menghadapi risiko ditipu dan dana mereka tidak akan sampai di tempat tujuannya. Pelaburan biasanya akan mendapat burangan tinggi pada awalnya. Ini akan meyakinkan mereka untuk meningkatkan pelaburan mereka untuk mendapat burangan yang lebih tinggi. Akhirnya, mereka akan hilang segalanya apabila pengendali haram tiba-tiba hilang. Jika menemui kes statistikal, orang ramai harus melapor terus kepada Bank Negara Malaysia. Haruslah berhati-hati semasa kita melabur untuk mengelakkan kes penipuan dan kerugian besar. Sehubungan itu, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kesedaran pengurusan kewangan kita. Sekian, terima kasih dan selamat bersidang. Terima kasih Dr. Tan. Sekarang kami akan menjemput YB Datuk Haji Abdul Halim Hussein, Esko Perdagangan, Industri dan Pembangunan Keusahawanan Merangkap Adun Batu Maung untuk memberikan ucapan rasmi pembukaan e-Bengkel Pengurusan Kewangan pagi ini. Dijemputkan YB. Terima kasih. Assalamualaikum, very good morning, salam sejahtera. Terlebih dahulu, first of all, saya nak ambil kesempatan untuk mengalu-alukan penyertaan semua ke bengkel pengurusan kewangan My Money and Me yang dianjurkan oleh MFPC, Malaysian Financial Planning Council, Cawangan Pulau Pinang dan bersama Batu Maung 40. 40 stands for Tourism, Technology, Transport and Tranquility, dan Pusat Pembelajaran STEAM Batu Maung. STEAM stands for Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, a center yang kita ada di Batu Maung ini untuk meningkatkan kefahaman tentang Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Tahniah dan syabas kepada first of all MC Mabel Tan and Dr. Tan Chuan Hong yang mengambil inisiatif mengadakan bengkel ini secara virtual atas talian oleh kerana kita dalam keadaan COVID-19 yang mana untuk kita mengadakan seminar atau workshop secara fizikal buat masa ini kita limited dan oleh itu kita kena gunakan secara atas talian untuk e-learning, e-pembelajaran dan e-pengajaran. Okay. Seperti mana yang kita sedia maklum, sepanjang PKP atau MCO ini kita nak semua orang merasa selamat. This is a new normal, apa yang disebut sebagai budaya normal baru, ya.
yang kita kena adaptasikan. We have to adapt to the new normal. And untuk kerajaan negeri, saya sebagai Exco Perdagangan, Industri dan Pembangunan Usahawan, Trade, Industry and Entrepreneurship Development, kita nak berusaha untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Lebih-lebih lagi dalam keadaan PKP ini, banyak family yang impacted, terkesan akibat COVID-19 dan PKP ini. Dan kita juga nak mengurangkan apa yang disebut sebagai digital literacy gap. Ya, dalam keadaan COVID-19 ini, banyak orang ramai, tak semua yang digital literate. Jadi pihak saya, MMP Pembangunan Usahawan, last year dan tahun ini kita telah latih 1,500 peserta untuk menguasai digital marketing, digital knowledge. Okay. Dan saya alu-alukan objektif penganjuran bengkel ini kerana dia mewujudkan kesedaran seperti disebut oleh Dr. Tan tadi, yang kita kena wujudkan kesedaran pengurusan kewangan, literasi pengurusan kewangan di kalangan orang ramai, khususnya golongan muda, dan ini selaras inline dengan visi kerajaan negeri Penang 2030, iaitu untuk menjadikan Pulau Pinang negeri pintar, smart state, Pulau Pinang negeri hijau, dan Pulau Pinang a family focused state, negeri yang berteraskan memberi fokus kepada institusi keluarga yang menginspirasikan negara, that inspires the nation. Dan salah satunya di bawah visi ini ialah menaikkan taraf ekonomi dan meningkatkan pendapatan isi rumah. Saya ingin merujuk kepada hasil kajian literasi kewangan Malaysia Ringgit Plus 2019, RMLS 2019, dengan kerjasama Visa survey yang dibuat oleh RMLS, yang mendapati tidak ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang mampu menguruskan kewangan dengan baik, dan paling membimbangkan, most worrying, mengikut kajian ini ialah dan kajian diperolehi oleh Bank Negara Malaysia, terdapat 75% rakyat Malaysia yang tidak mempunyai simpanan sebanyak RM1,000. 75% tidak ada simpanan sebanyak RM1,000. Dan hasil kajian RMFLS 2019 mendapati bahawa 31% tidak mampu mengawal kewangan. They can't manage their own finance. 43% membelanja semua pendapatan. They finish whatever their salary, maybe the first 2 weeks habis. And 53%, 53% simpan hanya untuk hidup 3 bulan, not so bad. Dan 20% simpanan hanya untuk kos hidup sebulan. This is kita amat bimbang lah. So oleh yang demikian, penganjuran bengkel ini, workshop ini, saya harap dapat dimanfaatkan, benefits all, untuk meningkatkan kefahaman serta mengaplikasikan perancangan dan pengurusan diri saudara-saudari sekalian. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Dr. Tan Chuan Hong, pengurusi MFPC Pulau Pinang, Puan Nirmala Subramaniam dari AKPK, saya difahamkan di sini, Encik Hafiz Omar dari CGS CIMB, Syarul Nizam Zainal dari FIMM, Encik Rohami Muhammad dari Security Commission, Encik Ahmad Kamil dari LHDN, dan kita harap semua peserta mengambil kefahaman atas program yang kita adakan ini. Disebut oleh Dr. Tan Chuan Hong tadi, kita dengar tentang scammers. Ini something yang
satu lagi saya nak highlight lebih-lebih lagi baru-baru ini tentang Macau scam. Semua orang tahu itu, banyak orang kena, more will get hit by this scammers macam ini. Dan menurut laporan PDRM, seramai 974,301 individu mengalami kerugian sebanyak RM3.8 bilion, 3.8 bilion kerana terpedaya dengan skim-skim penipuan yang banyak terdapat di Malaysia. Dan antaranya skim emas, mata wang digital, forex, saham dan perniagaan. Dan rakyat mudah, orang ramai mudah kerana inginkan pulangan yang lumayan, nak kaya cepat, short term gains. Dan oleh yang demikian kita perlu kalau kita nak terlibat dalam pelaburan mana-mana pelaburan, sudah tentunya kita perlu ada kesedaran, kena ada ilmu, dan oleh itu kita perlukan dapatkan khidmat profesional. Ada kesedaran kewangan, literasi bagaimana menguruskan kewangan, dan juga dapatkan khidmat pengurus kewangan profesional. Dan saya ala-alukan program-program seperti ini, dan program seperti ini sebenarnya kalau bawah Kerajaan Negeri Pulau Pinang adalah di bawah portfolio saya, iaitu penerangan yang termasuk consumer affairs, trade and consumer affairs. So kita akan ada banyak, jabat saya sedia bekerjasama untuk kita teruskan banyakkan program-program seperti ini di masa-masa akan datang. So dengan ini saya meresmikan majlis ini. Happy seminars, dan jangan lupa always stay alert, stay safe, aware of COVID-19, jaga keluarga, jaga diri kita, wear mask where necessary. Thank you very much again. Assalamualaikum. Terima kasih kepada ucapan yang diberikan oleh YB. Tanpa membuang masa, kita akan memulakan sesi pertama hari ini.